Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Cikgu Muhammad Amirul Hafiz dari SMK Saint Anthony Teluk Intan, Perak. Hari ini kita akan belajar bab 7 iaitu usaha ke arah kemerdekaan. Subtajuk ialah 7.4 Sistem Pendidikan Kebangsaan. Ini ialah standard kandungan dan standard pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama ialah SK 11.1 Usaha ke arah kemerdekaan. SP ialah 11.1.4 Menjelaskan sistem pendidikan kebangsaan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir pembelajaran, murid akan dapat menjelaskan usaha ke arah pembentukan sistem pendidikan kebangsaan di Tanah Melayu, menjelaskan pendidikan kebangsaan di Sarawak, menjelaskan pendidikan kebangsaan di Sabah dan yang terakhir menilai kepentingan pendidikan untuk kesejahteraan negara. Okey, dalam subtajuk 7.4 ini terdapat 5 bahagian yang akan kita fokus iaitu laporan Barnes 1951, laporan Feng Wu 1951, Ordinan Pelajaran 1952, laporan Woodhead di Sarawak dan Sabah 1955, Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956. Yang pertama kita akan lihat laporan Barnes 1951. Pengerusinya ialah LJ Barnes. Yang pertama, menekankan kepentingan sekolah rendah untuk membina satu rupa bangsa penduduk yang menganggap Tanah Melayu sebagai tempat tinggal yang kekal dan memberi taat setia. Okay, kita akan tengok kandungan laporan Barnes. Yang pertama, sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Ada dua lah, sama ada menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan juga bahasa Inggeris. Sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Okay, ini kita akan tengok cadangan laporan Barnes. Yang pertama, semua sekolah vernacular Melayu, Tak Cina dan Tamil dibubarkan. Sebelum itu saya nak pelajar faham sekolah vernacular maksudnya sekolah yang menggunakan bahasa ibunda kaum tertentu. Sekolah kebangsaan diwujudkan, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di sekolah menengah dan sekolah tinggi. Okay, kesan daripada cadangan ini ditentang oleh masyarakat Cina kerana menganggap bahasa ibunda mereka akan tergugat. Okey, disebabkan tentangan ini, maka kita akan lihat nanti wujudnya laporan Feng Wu 1951 yang diketuai oleh Dr. W.P. Feng iaitu pakar pendidikan Amerika dan Dr. Wu Pegawai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Okey, laporan Feng Wu 1951 wujud disebabkan bantahan masyarakat Cina terhadap laporan Barnes. Mereka mencadangkan penambahbaikan kepada sekolah Cina sebagai institusi yang memberikan faedah kepada penduduk di Tanah Melayu. Okey, kita akan tengok kandungan laporan Feng Wu ini. Yang pertama, sekolah Cina diteruskan secara beransingan di bawah sistem kebangsaan. Pendidikan di sekolah Cina haruslah berorientasikan Tanah Melayu. Ini cadangan laporan Feng Wu. Sebab pada peringkat awal, kalau sekolah vernacular, silibus atau sukatan pelajaran diambil daripada negara asal. Okey, kita akan tengok laporan Feng Wu 1951. Laporan Feng Wu ini, mereka mahu sekolah vernacular Cina diteruskan dan setuju jika sekolah ini menggunakan sistem pendidikan kebangsaan. Oleh itu, kesan daripada laporan ini, Ordinan Pelajaran 1952 diperkenalkan, iaitu yang pertama, dua sistem persekolahan, dua bahasa pengantar iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris, dan juga pengajaran bahasa Cina dan Tamil disediakan. Tapi ada syarat dia lah yang kita akan lihat
pada bahagian seterusnya. Okey, yang ketiga kita akan lihat Ordinan Pelajaran 1952. Okey, laporan Barnes bergabung dengan laporan Fenwu, maka wujudlah Ordinan Pelajaran 1952. Okey, kita tengok intipati Ordinan Pelajaran 1952. Yang pertama kita akan lihat sekolah rendah, iaitu dua jenis sekolah. Yang pertama bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, yang kedua bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Bahasa Cina dan bahasa Tamil boleh diajar sebagai bahasa ketiga sekiranya terdapat permintaan daripada sekurang-kurangnya 15 orang murid baru akan diajar. Okey, di sekolah menengah pula bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Ordinan Pelajaran 1952 ialah undang-undang pertama berkaitan dengan pembentukan satu sistem persekolahan rendah berteraskan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Walau bagaimanapun, Ordinan Pelajaran 1952 masih belum dapat memenuhi aspirasi semua kaum di tanah Melayu kerana mendapat tentangan daripada semua kaum. Okey, kita akan lihat Ordinan Pelajaran 1952 ini intipati dia yang pertama, dua sistem persekolahan menggunakan dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Pengajaran bahasa Cina dan bahasa Tamil akan disediakan sekiranya ada permintaan daripada ibu bapa. Bahasa Melayu wajib diajar di sekolah Inggeris dan bahasa Inggeris wajib diajar di sekolah Melayu. Maksudnya dua-dualah. Di sekolah Melayu perlu belajar bahasa Inggeris dan di sekolah Inggeris perlu belajar bahasa Melayu. Kegagalannya ialah mendapat tentangan masyarakat Melayu, Cina dan Tamil, iaitu tentangan daripada tiga kaum terbesarlah di tanah Melayu. Okey, ini ialah rumusan daripada ketiga-tiga inilah, iaitu laporan Barnes, laporan Fenwu dan Ordinan Pelajaran. Kalau kita lihat laporan Barnes, cadangkan semua sekolah vernakular dibubarkan, ganti dengan satu jenis sekolah kebangsaan. Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah, bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di sekolah menengah dan mendapat tentangan daripada masyarakat Cina. Kemudian wujudnya laporan Fenwu yang mencadangkan sekolah vernakular Cina dikekalkan dan setuju dengan sistem pendidikan kebangsaan. Dan yang terakhir ialah Ordinan Pelajaran 1952, dua jenis sekolah rendah, satu guna bahasa Melayu, satu guna bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Bahasa Cina dan bahasa Tamil boleh diajar sekiranya dapat permintaan daripada ibu bapa, iaitu sekurang-kurangnya 15 orang pelajar. Dan juga bahasa Melayu wajib diajar di sekolah Inggeris dan bahasa Inggeris wajib diajar di sekolah Melayu. Okey, kita akan tengok pula laporan Woodhead di Sarawak dan Sabah pada tahun 1955. Okey, kita akan tengok yang pertama ialah di Sarawak. Mewujudkan sekolah menengah berbilang kaum dengan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Menyeragamkan sukatan pelajaran dan peperiksaan. Maksudnya, sukatan pelajaran mesti seragam, tak ada berbeza antara sekolah. Memperkenalkan buku teks yang berlatar belakangkan unsur tempatan. Memastikan pendidikan sivik diajar secara formal di sekolah. Okey, matlamat pendidikan kebangsaan bertujuan membentuk perasaan kekitaan dan taat setia kepada negeri Sarawak dalam kalangan penduduk berbilang kaum di Sarawak. Okey, yang seterusnya kita akan lihat di Sabah pula, mempertingkat pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sekolah Cina, memastikan bahasa Inggeris diajar di sekolah Melayu dan bahasa Melayu diajar di sekolah Inggeris. Menetapkan peperiksaan di sekolah menengah dikendalikan dalam bahasa Inggeris, maksudnya menggunakan satu bahasa sahajalah. Okey, Ordinan Pelajaran Koloni 1956 di Sabah.
diperkenalkan untuk meneruskan rancangan Woodhead. Rancangan ini untuk mencapai matlamat dalam usaha menyeragamkan kurikulum dan peperiksaan yang meliputi peringkat rendah dan menengah. Selain itu, matlamatnya juga untuk melahirkan perasaan kebersamaan dalam kalangan kaum di Sabah. Dengan kata lain, untuk mewujudkan perpaduanlah di Sabah. Okey, dan yang terakhir kita akan lihat Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956. Okey, Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956 mengemukakan teras pembentukan sistem pendidikan kebangsaan dengan hasrat memupuk integrasi dan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum, iaitu melalui yang pertama, sistem persekolahan yang sama bagi kanak-kanak daripada semua bangsa. Yang kedua, bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Yang ketiga, kandungan kurikulum yang seragam dan bercorak kebangsaan. Okey, penyata ini dibuat oleh Datuk Abdul Razak Husin yang merupakan Menteri Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1955 hingga 1957. Okey, dalam penyata ini kita akan lihat sekolah rendah, sekolah umum menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, dan sekolah jenis umum, kalau sekarang sekolah jenis kebangsaan lah, sekolah jenis umum Cina menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa pengantar, sekolah jenis umum Tamil menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar, dan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dijadikan mata pelajaran wajib di semua sekolah. Semua sekolah perlu mengajar bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey, sekolah menengah kebangsaan pula, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, bahasa Inggeris merupakan salah satu mata pelajaran yang perlu diajar. Okey, kita tengok satu persatu. Penyata Razak 1956. Tujuan penyata ini dibentuk untuk mewujudkan satu dasar pelajaran yang seragam, mengkaji dasar pendidikan kebangsaan, dan yang ketiga, mengkaji sistem pendidikan yang sedia ada dan Ordinan Pelajaran 1952. Dan berlaku beberapa penambahbaikanlah supaya dapat dipersetujui oleh semua pihak. Ini ialah cadangannya. Sistem persekolahan yang sama bagi semua penduduk, penyeragam kurikulum yang bercorak kebangsaan, bercorak tempatan. Okey. Sekolah umum rendah mesti menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Sekolah jenis umum rendah, bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Tamil boleh dijadikan bahasa pengantar. Sekolah menengah Melayu, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Sekolah menengah Inggeris, bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Dan bahasa-bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan diajar di semua sekolah. Tak kiralah sekolah jenis umum Cina, sekolah jenis umum Tamil dan sebagainya. Okey, jadi penyata Razak telah dijadikan Ordinan Pelajaran pada tahun 1957. Okey, kesimpulannya, Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956 merupakan asas kepada pembentukan sistem pendidikan kebangsaan. Melalui sistem tersebut, sukatan pelajaran, peperiksaan yang seragam dan bahasa pengantar yang sama digunakan dengan tujuan dapat memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum, nilai kewarganegaraan dalam kalangan rakyat, identiti sepunya, maksudnya apa yang kita rasa. Bila kita tengok benda tu, kita rasa sebagai semangat. Contohnya bunga kebangsaan, lagu kebangsaan dan sebagainya. Dan yang keempat, yang paling penting ialah kesetiaan kepada negara. Teras pendidikan ialah untuk mewujudkan masyarakat yang dapat memberikan taat setia kepada negara dan mempertahankan kedaulatan negara. Seterusnya, kita akan lihat pula soalan struktur berdasarkan subtajuk yang telah kita pelajari. Yang pertama, maklumat berikut berkaitan sistem
pendidikan kebangsaan di negara kita sebelum merdeka. Iaitu yang pertama, Ordinans Pelajaran 1952, Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956. Soalan A, mengapakah Ordinans Pelajaran 1952 ditentang oleh orang Melayu dan bukan Melayu? Peruntukan markah ialah 2 markah. Maka pelajar perlu bagi 2 isi mengapa Ordinans Pelajaran 1952 ditentang oleh orang Melayu dan juga orang bukan Melayu. Cuba pelajar fikirkan berdasarkan slide yang telah kita pelajari. Sudah pelajar? Okey, kita akan tengok jawapannya. Yang pertama ialah orang bukan Melayu menentang kerana bahasa ibunda mereka hanya dijadikan bahasa ketiga. Isi kedua, sekolah vernakular Cina dan Tamil tidak diterima sebagai sistem persekolahan kebangsaan. Dan isi ketiga, orang Melayu menentang kerana bahasa Melayu hanya diajar di sekolah rendah sahaja. Jika pelajar pilih 2 jawapan, maka pelajar akan memperoleh 2 markah. Okay, soalan B pula, sejauh manakah Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956 dapat mewujudkan perpaduan pelbagai kaum? Fokus kepada perpaduan pelbagai kaum. Sejauh manakah? Penentukan markah juga 2 markah. Cuba pelajar fikir jawapan terlebih dahulu. Okey. Kita tengok jawapan bersama. Yang pertama, sistem persekolahan yang sama bagi kanak-kanak daripada semua bangsa. Tak kiralah bangsa Melayu, Cina, India, semua sama. Yang kedua, bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Ini penting sebagai satu cara untuk kita berkomunikasi dengan kaum yang lain. Tetapi bahasa ibunda tetap diajar di sekolah jenis umum. Ketiga, isi ketiga, kandungan kurikulum yang seragam dan bercorak kebangsaan. Tak kiralah sekolah apa pun, kandungan kurikulum mestilah sama dan mestilah bercorak tempatan atau kebangsaan. Contohnya, sukatan pelajaran dan peperiksaan adalah seragam atau sama. Hal ini akan dapat memupuk perpaduan, nilai kewarganegaraan, identiti sepunya dan kesetiaan kepada negara atau kepada tanah Melayu. Kalau pelajar dapat bagi 2 jawapan, maka pelajar akan dapat 2 markah. Kita tengok pula soalan ketiga. Okey, ini contoh soalan. Contoh soalan, laporan Woodhead 1955 diperkenalkan kerana terdapat perbezaan yang ketara dalam aspek pembangunan pendidikan bagi Sabah dan Sarawak. Berdasarkan cadangan laporan Woodhead 1955, jelaskan cadangan pembentukan sistem pendidikan kebangsaan di negeri Sarawak dan Sabah. Peruntukan 2 markah. Bagi 1 di negeri Sarawak dan 1 di negeri Sabah. Seperti yang telah kita pelajari tadi. Okey, dapat pelajar? Cuba fikir. Okey, sekarang kita tengok. Sama tak jawapan dengan apa yang difikirkan oleh pelajar? Di Sarawak, yang pertama, mewujudkan sekolah menengah berbilang kaum dengan menggunakan bahasa Inggeris. Isi kedua, menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar atau bahasa yang dituturkanlah di sekolah. Menyeragamkan sukatan pelajaran dan peperiksaan. Maksudnya kita samakan, di sekolah lain pun sama, sukatan pelajaran dan peperiksaan. Isi keempat, memperkenalkan buku teks yang berlatar belakangkan unsur tempatan. Ini penting Fokus kepada unsur tempatan. Yang kelima,
memastikan pendidikan civic diajar secara formal di sekolah. Adakah jawapan-jawapan ini sama dengan pemikiran pelajar? Okey, kita akan tengok di Sabah. Isi pertama, mempertingkat pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sekolah Cina. Isi kedua, memastikan bahasa Inggeris diajar di sekolah Melayu dan bahasa Melayu diajar di sekolah Inggeris. Maksudnya sama. Sekolah Inggeris perlu ajar bahasa Melayu, sekolah Melayu perlu ajar bahasa Inggeris. Kita tengok soalan D. Soalan D, soalan kebat dan pelajar perlu fikir. Ini bahagian soalan yang mudah untuk pelajar mendapat markah. Peruntukan markah ialah 4. Contoh soalan. Bagaimanakah sistem pendidikan hari ini berperanan sebagai alat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara kita? Macam mana sistem pendidikan ini sebagai cara atau alat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum? Kita sedia maklum, Malaysia atau Tanah Melayu merupakan masyarakat berbilang kaum. Hidup secara aman dan harmoni. Okey. Isi pertama, sebab fokus kepada sistem pendidikan, isi pertama melalui kegiatan co-curriculum. Co-curriculum, huraiannya, pelajar berbilang kaum bekerjasama dan bertoleransi dalam kegiatan berpersatuan. Contohnya, seperti aktiviti perkhemahan, kawat kaki, sukan dan permainan yang melibatkan semua kaum bermain dalam satu pasukan. Jadi kesannya perpaduan antara kaum akan dapat diwujudkan. Itu beberapa contoh jawapan dan pelajar boleh fikir jawapan yang lain. Asalkan jawapan itu logik dan munasabah, maka akan diterima. Okey pelajar, sampai di sini saja video kita pada kali ini. Diharapkan video ini akan dapat membantu pelajar untuk mengulang kaji pelajaran sebelum tiba hari peperiksaan. Sekian, terima kasih.